الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sihat hari ini? Sejuk tak? Sejuk kan? Gigil lah saya. Tak boleh off nanti. Saya tipis, yang lain tebal. Nanti kan dia rapat-rapat macam tu. Sejuk. Okey, baik. Alhamdulillah hari ini kita bertemu untuk membincangkan satu topik yang khas berkaitan minggu kita pada minggu ini, iaitu Minggu Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nota saya boleh dimuat turun di Facebook, ada linknya kan? Okey. Ustazah Fakhrunnisa ada bilang Oh dah bilang Oh belum bilang. Okey. Okey. Nota tu boleh dimuat turun di Facebook saya, di Facebook Masjid Darul Ghufran. Ada link di situ, boleh tekan. Nanti boleh, Kak Aisyah ada. Boleh tekan. Jauh, hujan-hujan datang. Boleh tekan, nanti di situ muat turun. Kita ada nota ringkas sebagai rujukan lah perbincangan pada pagi ini. Baik, pagi ini tepat dengan temanya harinya air mata cinta hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Sejuk-sejuk ni saya kata nak cerita tentang air mata, ya Allah. Hai. Langit dah berair mata terlebih dahulu. Apa pun kita lihat di sini, Nabi SAW pada satu masa pernah ditanya oleh seorang sahabat Amr bin al-As dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling engkau cintai? Okey. Jadi Nabi kata Aisyah. Di kalangan isteri baginda, yang baginda paling cintai ialah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia ditanya, kemudian di kalangan lelaki, siapa yang engkau paling cintai? Nabi SAW pun bersabda, Abuha, iaitu ayahnya. Kan semua di kalangan keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah tabarakallah, sebab tu di sini kita lihat tentang biodata Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha dia bernikah dengan Nabi SAW di usia yang muda.
Tapi kita kena ingat dalam usia yang muda itu tidaklah bermakna Nabi SAW terus bersama dengan Aisyah. Tunggu sampai usia balignya, barulah kemudian mereka duduk sebumbung. Namun pada waktu itu kita lihat Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki anak. Walaupun beliau adalah satu-satunya isteri yang dinikahi semasa perawan. Okey, isteri Nabi SAW yang lain semuanya di kalangan janda, balu, kan? Tapi kemudiannya bila kita rujuk kepada Aisyah radhiyallahu anha ini, keutamaan dia lain daripada yang lain. Kerana dia adalah satu-satunya isteri Nabi SAW yang dinikahi ketika anak dara pada waktu itu. Tetapi dalam keadaan yang sedemikian pun kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengurniakan kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan zuriat. Jadi ada pada satu ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, di kalangan sahabat-sahabat aku semuanya memiliki kunyah. Kunyah ini biasanya ialah kita ni kalau kita ada anak, kita akan sandarkan nama anak itu dengan nama kita. Fitri, nama anaknya siapa? Aisyah? Siapa? Karisa. Okey, kita kalau ada anak yang muslimah, kalau kita kata kunyah, kunyah ni bermakna kita sandarkan nama kita dengan anak kita. Fitri, kita panggil Ummu Karisa, contoh macam itu kan. Okey, Kak Nisa, anaknya nama? Umaira. Okey, kita panggil Ummu Umaira, begitu. Maka di sini kita lihat bila kita ada anak kita akan ada kunyah. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha dia tidak memiliki zuriat, tidak ada anak kan. Jadi dia tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, semua rakan-rakan saya yang di kalangan wanita inilah dia kata semua ada kunyah. Tapi saya tak ada kunyah." Kan bagaimana? Nabi SAW kata, "Engkau adalah Ummu Abdullah." Engkau adalah Ummu Abdullah. Abdullah ni anak saudara dia. Anak kepada Asma binti Abu Bakr. Iaitu anak juga kepada Az-Zubair. Jadi Abdullah ibn Az-Zubair. Maka disandarkan. Dan Aisyah memang sayanglah dengan Abdullah ini. Jadi dipanggilnya sebagai Ummu Abdullah dalam kitab-kitab sejarah, contohnya kitab Al-Isabah, menyebutkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha disandarkan dengan penamaan itu ataupun kunyah ini hinggalah beliau wafat. Okey, jadi kita kenali dia sebagai Ummu Abdullah. Kemudian laqab dia iaitu gelaran yang ada pada Aisyah ini ada dua. Ada banyak juga tetapi yang saya ambil yang paling sahih di sini mengikut kepada riwayat-riwayat yang ada. Satu, biasanya Nabi akan panggil dia Humaira. Humaira ni maksudnya pipi yang kemerah-merahan. Ustazah, pipi merah ke pipi putih? Putih. Oh, tak merah ya. Alah. Baru nak panggil diri sendiri Humaira. Rupanya tak Humaira. Habis putih, baydah. Baydah putih. Baydah pula. Kak Nisa, saya baydah Kak Nisa. Kekek dia. Okey, kemudian yang kedua kita ada bintu Siddiq, anak perempuan kepada As-Siddiq iaitu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan di situ juga saya nyatakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha dia lahir 4 atau 5 tahun setelah Nabi SAW diutus menjadi rasul. Maknanya jauh jarak usianya dengan Nabi SAW. Nabi diangkat sebagai seorang nabi dan rasul ketika usia 40 tahun. Dan kita lihat di sini bagaimana ketika usia 40 tahun barulah lahirnya si Aisyah ni. Kecil sangat, molek sungguh di situ kan kita nampak kan. Itu kita kata jodoh tak kenal siapa kan. Tak semestinya kalau kita usia muda, mungkin pasangan kita usianya lebih daripada kita. Okey, baik. Kita terus pergi kepada hadisul ifk yang merupakan ujian begitu berat yang dihadapi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ada 3 poin penting yang ingin saya nyatakan di sini. Okey. Oh, slide saya dekat tepi tu. Terima kasih. Di dalam kitab-kitab sejarah memuatkan kisah ini ataupun menamakan kisah ini dengan hadithul ifk, iaitu berita dusta
peristiwa bohong, ya, peristiwa palsu, kita boleh terjemahkanlah ikutlah bahasa yang kita gunakan. Tapi di sini yang kita nak katakan, selalunya bila di kalangan para ulama mereka menyebutkan dengan hadithul ifk, yang akan ada pada perbincangan itu ialah tentang kisah Aisyah ini, di mana Aisyah radhiyallahu anha difitnah memiliki skandal dengan seorang sahabat Nabi bernama Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Saya nak bawa kisah ini mengikut kepada kronologinya. Okey, bagaimana puncanya berlaku daripada awal masuk kepada kisah pertengahan hinggalah kepada klimaks kisah itu nanti. Jadi pertama sekali kita lihat di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim telah memperincikan kisah ini dengan begitu detail sekali, masya-Allah tabarakallah. Sebab tu saya tak boleh untuk memuatkan kisah itu dalam bentuk slide. Sebab kalau tak dia slide jadi panjang. Panjang, saya tak tahu macam mana nak hentikan. Jadi terbaik ialah saya bawakan kisah ini dalam bentuk penceritaan di sini. Pertama sekali muslimah kita lihat, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim menyebutkan awal kisahnya begini. Nabi SAW setiap kali Nabi nak pergi bermusafir ataupun Nabi nak keluar pergi berperang, Nabi SAW akan membuat undian di kalangan para isterinya. Okey, Nabi ada ramai isteri. Jadi setiap kali Nabi keluar untuk pergi bermusafir, akan ada undian siapa yang akan ikut untuk teman Nabi dalam musafir itu. Jadi dalam peristiwa ini Aisyah radhiyallahu anha terpilih, maknanya undiannya naik. Maka sebab itu dia pun ikut Nabi SAW dan di kalangan para sejarawan Muslim menyebutkan peperangan ini dinamakan sebagai peperangan Al-Muraisiyah. Okey, peperangan Al-Muraisiyah. Jadi setelah selesai peperangan tersebut, mereka pun berangkat pulang, siap-siap untuk kembali ke Madinah. Pada waktu itu kita lihat dalam kisah ini Aisyah kata kami pun berhenti di satu kawasan. Ni kita nak katalah macam R&R. Kan pergi Malaysia biasa berhenti R&R ke tak biasa? Ke straight je terus? Pergi KL, Terengganu straight je terus ya? Tak ada kan, kita mesti berhenti. Kereta pun nak kena rehat. Kalau tak kan nanti tiba-tiba berasap kereta tu kan. Berasal kita dekat depan kan, dah tak boleh nak balik Singapura. Tapi yang kita nampak di sini, Aisyah kata kami berhenti di sebuah kawasan itu, sebuah kawasan rehat. Dan dia kata aku ni naik unta, kenderaan yang mana di atasnya ada haudaj. Haudaj ni ialah kita panggil sebagai tempat biasa kan, kalau kita tengok cerita-cerita Cina, Empire dulu kan, ataupun cerita-cerita Melayu ke King ke apa-apa, cerita lama-lama ni selalunya queen dia akan duduk kat tempat satu macam nak panggil apa ya, bukan kemah lah, tapi yang kenderaan yang dia orang angkat tu. Okay, Aisyah radhiyallahu anha kata apa, aku ditempatkan di tempat haudaj ini. Dia kata waktu tu rasa nak buang air nak buang air kecil macam tu kan. Jadi aku keluar daripada tempat ini, pergi jauh sangat supaya tak dilihat orang lah, dulu tak ada toilet. Okay, so dia keluar jauh, dia kata sampailah aku jauh daripada pandangan tentera muslimin. Bila dah jauh dari pandangan tentera muslimin itu, dia kata okeylah, dia nampak tentera muslimin masih lagi dekat situ kan, mereka masih lagi kemas-kemas, maknanya sempat lagi. Tapi dia kata bila aku nak mendekati mereka, aku pegang leher aku ni, rantai tak ada. Orang perempuan leceh sikit ni. Rantai mana ni? Dia cari. Rantai ini adalah seutas kalung yang diperbuat daripada batu-batu yang diimport daripada Yaman. Jadi dia sayang dengan rantai tu. Dia pegang-pegang, alamak, mana cari kan? Saya tanya, kita kalau gelang kita jatuh ataupun rantai kita jatuh, rasa-rasa nak balik ke tak? Pergi patah balik ke tak? Ke biarkan je? Patah balik, of course. Kita tak ada maknanya nak terus naik kemah tu. Cakap, kita mesti patah balik kan? Cakap, tak boleh ni, kena patah balik. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha. Dia patah balik.
Dia cari kalung dia tu kan yang dah terlepas daripada leher. Dia cari-cari, dia jumpa. Bila dia jumpa, dia pakai semula, dia pulang ke tempat mereka rehat tu, dia tengok semua orang dah tinggalkan dia. Itu ya alamak. Apa rasanya Mak Isah kalau orang tinggalkan kita? Sedih takut macam lagi dekat padang pasir ni macam mana nak buat apa ni kan. Kita kalau kata RNR Muslimah okey lagi tu sekarang dengan Grab lah apa benda kan. Tak ada apanya. Kita tanya orang, awak boleh tolong hantar saya pergi sana. Suami saya tinggalkan saya. Kita boleh naik je mana-mana bas. Ini dekat padang pasir. Tak ada orang yang akan bantu dia. Yang dia kata aku cuma nampak pada waktu itu bekas-bekas lah, maknanya orang barang-barang yang mereka tinggalkan tak ada sesiapa. Dan dia ceritakan pada waktu itu berat badan saya amat ringan. Jadi kalau yalah kita akan terfikir kan macam ni kan, takkanlah orang tak tahu dia ada kat dalam ke tak ada tempat tu kan. Kita angkat mesti rasa kan. Tapi Aisyah kata apa? Memang tak rasa. Dia ada dalam tu sama, dia tak ada pun sama. Kita kalau ada dengan ada sama ke tak? Kita kalau tak ada dalam tu, orang nak angkat ringannya. Mesti tak ada. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha dia kata, bila berat badan kami di kalangan isteri-isteri Nabi SAW khifafan. Maknanya sangat ringan pada waktu itu. Dan usia saya pun masih muda remaja. Yelah cik masa dulu kita muda-muda memang 40, 49, 50 tak adanya 60 up ke atas kan. Okay, Ustazah kita ke Ustazah berapa? Ustazah 49, ringan je. Saya tak tahu lah itu rasa ke tak rasa kan. Tetapi kita nampak di sini, Aisyah kata apa, kami di kalangan isi-isi Nabi ni kami kurang makan daging. Itu kan. Jadi bila berat badan kita ringan, mereka ni yang bawa sekeduk tu kan, mereka tak rasa ada orang ke tak ada orang dalam tu. That's why mereka angkat je, bawa je jalan tu kan. Sepatutnya periksa dululah ada ke tak ada dalam tu kan. Tapi kerana beratnya, entah ada dengan tak ada, sama je, kita angkat je lah kan. Tak kisahlah ada ke tak ada. Pernah ya ada seorang pensyarah, dia kata apa, ini menunjukkan bahawa berat badan solehah tu macam gitu. Marah makcik-makcik tau. Tak silap saya kat Indonesia Fitri. Ada kan seorang penceramah tu kan. Habis je kena troll dengan makcik-makcik Indonesia. Oh habis kita ni yang dah melahirkan ni besar-besar ni tak soleha. Marah makcik-makcik. Ya Allah betul juga. Tak boleh lah ya kita kata kalau gitu kalau ringan dengan berat ni, kalau Aisyah macam gitu, inilah berat badan yang ideal. Jadi semuanya kena 40 ke bawah. Mampus. 40 ke bawah. Ya Allah ya Tuhan aku nak makan apa kan. Kita tengok kupon anal masjid bagi, ya Allah. Padahal dah hari tu dah derma. Beli lagi banyak-banyak makan anal tu banyak-banyak kan. Tak ada maknanya orang kata nak 40 ke bawah. Kurang-kurang kita kata 50 ke atas lah ya. Tapi itulah yang lucunya. Saya selalu gurau dengan kawan saya. Berat badan kau solehah ke tak? Kau diam. Kau nak solehah tak? Tapi sebenarnya solehah ni tidak diukur daripada sudut berat badan kita. Janganlah marah orang kan. Apa ni berat badan? Habis kita ni biasa kan kadang-kadang orang dia melahirkan berat badan dia naik. Betul tak? Mak-mak kita kan berat badan naik kan semua kan perubahan daripada sudut badan. Jadi tak boleh katalah kalau besar je tak solehah lah. Keding-keding macam Sakinah tu solehah. Lah tertolak angin jalan. Berlayang gitu kan. Ini tak ada maknanya. So kita jangan keluarkan isu ya tentang sekedup yang ringan tadi tu. Jadi Aisyah kata sama sajalah sebab tu orang tinggalkan dia. Orang tak perasan bahawasanya dia ada ataupun tidak di dalam tempat yang dia duduk tu. Jadi mereka tinggalkan dia. Dia kata saya baliklah dekat tempat duduk ni ada satu kemah ni. Dan dia kata dengan harapannya mudah-mudahan ada orang pulang. Bila perasan dia tak ada kan akan pulang. So dia tunggu dekat situ. Ada satu kemah ni, dia masuk dalam kemah tu, dia duduk dan dia kata aku ngantuk, aku pun tertidur di dalam kemah tersebut. Kemudian ada seorang sahabat Nabi ni yang namanya Safwan ibn Mu'attal tu tadi.
yang menjadi orang skandalkan dengan dia tu kan. Safwan ibn al-Mu'attal ini adalah orang yang mana ditugaskan untuk cek barang-barang yang tertinggal. Biasalah kan dia ada QC, kita panggil, quality check. Okay, so lihat mana barang tertinggal, ni pedang dia ni ambil, dia punya tugas begitu. Jadi dia cek, dia tengok kan, dia nampak ada satu kemah tu ada bayang orang kat dalam. Jadi dia buka kemah ni, dia nampak ada Aisyah radhiyallahu anha dalam itu, yang dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan meninggal dunia ya. Kita ni kalau inna lillahi meninggal aja kita ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ucap begitu. Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Aku pun terkejut. Dia tidur tadi kan? Dia bangun. Siapa suara? Dia nampak Safwan. Dia tutup muka dia. Jadi isteri para Nabi semuanya wajahnya mereka tutup ya. Tapi Safwan ibn al-Mu'attal kenal ini Aisyah sebab sebelum turunnya ayat diperintahkan tutup wajah itu, dia dah nampak dah wajah Aisyah tu macam mana. Jadi Aisyah terus tutup muka dia. Safwan ibn al-Mu'attal, Aisyah kata apa? Pada waktu itu kami berdua tidak ada yang kami bicarakan. Hanya yang aku dengar hanya ucapan istirja'nya itu tadi. Iaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu tadi. Jadi sepanjang jalan tu dia kata tak ada, kita tak cakap apa-apa. Dia tak macam kita zaman ni muslimah kalau jumpa orang apa, kesiannya awak, mana suaminya tinggal ya, tak baik, patut cek dulu, ya Allah. Tak apa kita tolong. Dia tak macam gitu muslimah. Zaman Nabi SAW amat menjaga lagi-lagi bila tahu ini isteri Rasulullah. Dia tahu ini isteri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, tak cakap apa-apa. Dia turunkan unta dia, dudukkan unta dia, Aisyah naik atas unta itu, dia pun bawa unta tersebut sampailah mereka ke Madinah. Itu saja. Aisyah kata, itu saja. Tak ada berbual apa-apa pun. Kami pun sampai ke Madinah di kawasan tentera kaum muslimin itu kan. Kami jumpa dalam keadaan yang panas terik di siang hari. Kemudian bila sampai ke Madinah, sampai di Madinah dia kata apa? Aku pun jatuh sakit selama sebulan. Aisyah jatuh sakit selama sebulan. Jadi bila dia sakit ni, Aisyah dia tak keluar daripada rumah dia. Aisyah dia duduk dalam rumah, taklah pergi ke mana-mana. Dan dia kata, aku pun tak tahulah apa-apa yang berlaku di luar ni, tak tahu apa jadi. Yang dia kata yang cuma aku curigakan ialah kedinginan yang ada pada Nabi SAW terhadap aku. Dia kata gitu. Nabi bersikap dingin dengan dia. Setiap kali bila Nabi sampai ke rumah aku, dia beri salam, dia tanya kabar aku, dia akan kata kaifatikum. Bagaimana keadaan kamu? Itu je. Nabi biasalah kita kalau sakit ni manja kan, orang perempuannya bukan lelaki je, perempuan pun manja juga kan. Kalau saya lah, tak tahulah kan yang lain. Kita ni manja juga, sakit dia punya lah macam-macam sound ada kan. Kalau sakit tu kan, dia punya merengek tu orang perempuan ni boleh tahan. Kalah juga lelaki. Tapi yang nak kata di sini, Aisyah kata Nabi tak biasanya sebagaimana biasanya melayani aku pada waktu itu. Kerana kalau biasanya aku sakit, Nabi akan memanjakan aku, jaga aku. Tapi pada waktu itu Nabi cuma sesekali masuk rumah, Nabi tanya kabar aku, dia tengok aku okey, terus dia keluar kembali daripada rumah. Aisyah kata, pada waktu itu sampailah ada satu malam ini bila aku rasa sedikit okey, aku nak keluar daripada rumah ni untuk buang hajat. Pada waktu malam kan, biasanya pada waktu itu tandas belum lagi dibina di dalam rumah. Jadi di kalangan sahabiat kebiasaannya mereka akan keluar daripada rumah di waktu malam untuk mereka buang hajat, mandi dan sebagainya. Jadi Aisyah kata waktu itu Ummu Mistah dia temankan aku untuk pergi ke tandas. Selesai buang hajat, dia katakan aku pun dengan dia pulang menuju masuk ke rumah kami. Tiba-tiba biasalah gelap tak bukan macam Singapura kan. Gelap tak nampak apa-apa. Ummu Mistah ini dia terpleset. Dia terpijak jubah dia. Bila dia terpijak jubah dia, dia kata apa?
ta'isa Mistah, celakalah Mistah. Aisyah radhiyallahu anha bila dia dengar ucapan celaka ini, Aisyah kata, wahai Ummu Mistah, atasubina man syahida badran? Adakah engkau menghina, mencela seseorang yang mengikuti dalam peperangan Badar? Aisyah tanya pada dia. Ummu Mistah ni tanya balik pada dia, wahai Ummul Mukminin, awalam tasma' ma qal? Dia kata, wahai Ummul Mukminin, kau tak dengar ke apa dia kata? Aisyah tanya balik, wa ma zaqal? Dia kata gitu. Dia cakap apa? Dia cakap apa? Dia pun ceritakan, Mistah ni anak kepada Ummu Mistah tu tadi. Mistah ni antara orang yang mana giat menyebarkan fitnah yang selama ini tidak diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rupanya fitnah itu tersebar ke seluruh Madinah yang dia itu ada skandal dengan Safwan ibn Mu'attal. Jadi Aisyah kata apa? Bila aku dengar apa yang Ummu Mistah cerita itu, baik-baik nak sihat, sakit balik aku, dia kata. Terus aku jadi sakit semula, yang mana pada malam itu aku menangis sampai kering air mata aku dan aku tidak boleh tidur nyenyak. Ini ungkapan kata yang Aisyah radhiyallahu anha sebutkan. Okey. Dia kata, subhanallah, awalaqad tahaddatha an-nasu bihadha. Maha suci Allah, kenapa manusia sanggup untuk berkata dengan ungkapan-ungkapan yang sedemikian? Lalu dia cerita, dia kata apa? Fabakaitu tilka al-lailata hatta asbahtu la yarqa'u li dam'un wala aktahilu binaumin hatta asbahtu abki. Dia kata, dan aku pun jadi menangis sampai malam itu aku tak boleh tidur dengan nyenyak. Air mata aku mengalir sampai kan rasa dah tak ada dah air mata ni nak mengalir. Masuk waktu pagi pun air mata aku masih lagi mengalir. Jadi pada pagi itu dia kata Nabi SAW datang sekali lagi ke rumah aku. Dan sebagaimana biasanya dia beri salam, bila dia beri salam dia pun tanya kaifatikum. Dia tanya lagi dengan soalan yang sama. Aisyah kata, aku nak jumpa mak ayah aku. Dia kata gitu. Izinkan aku pulang ke rumah ibu ayah aku. Nabi SAW pun mengizinkan aku, seterusnya aku pulang berjumpa dengan ibuku dan ayahku dan aku bertanya kepada ibu ayah aku tentang benar ke apa yang sedang tersebar. Kalau kita guna apa, betul ke apa yang sedang viral sekarang ini di Madinah. Jadi mak dia kata kepada Aisyah, wahai Aisyah, biasalah kita ni kalau cantik, kemudian kita duduk ataupun kita ni menjadi isteri kepada seorang lelaki yang hebat, kita ada madu yang ramai, biasalah pasti ada mata-mata yang merah yang tak puas hati dengan kita. Dah sudahlah, ni kata mak dia sudahlah. Dia tanya kepada ayah dia, betul ke? Dia kata itulah yang kami dengar tentang peristiwa ini. Jadi Aisyah kata, aku pun terus menangis dan menangis tanpa henti. Dan pada waktu itu, Nabi SAW menjemput Ali radhiyallahu an dan juga Usamah ibn Zaid untuk mendapatkan pandangan daripada mereka berdua berkenaan dengan hal ini. Jadi Nabi tanya kepada Usamah dan juga Ali itu tadi, apa pendapat kalian tentang apa yang sedang berlaku dalam rumah tangga aku ini, tentang orang yang aku sayang? Usamah kata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, engkau lebih mengetahui tentang ahli keluarga engkau. Betul tak? Engkau seorang suami, engkau lebih mengetahui bagaimana isteri engkau, bagaimana keadaan ahli keluarga engkau. Jadi terpulang kepada engkau. Ali kata gini kepada Nabi, wahai Rasulullah, janganlah hal ini buat engkau rasa sempit, buat engkau rasa susah. Ya, Ali kata, sesungguhnya ada ramai wanita yang setanding dengan Aisyah. Dia kata gitu dengan Nabi SAW. Aisyah bengkak sikit lah dia cakap gitu kan. Tak orang tak kita, sedap kau cakap gitu ya.
Kalau kita amboi cakap, ada ramai lagi orang lebih bagus daripada Sakinah tu. Oh kalau kita dengar sedapnya cakap ada orang lagi baik daripada saya. Kalau kita isteri lah kan, of course kita akan rasa macam tergugat kan bila orang lain kata begitu kepada suami kita. Jadi Aisyah kata, Ali pun beritahu kepada Nabi, apa kata engkau tanya dengan pembantu Aisyah. Pembantu Aisyah pada waktu itu namanya Barirah. Jadi Nabi SAW datang kepada Barirah, Nabi tanya kepada Barirah, wahai Barirah, apa pendapat engkau tentang Aisyah? Ada tak sesuatu yang meragukan engkau tentang Aisyah ini? Ada tak kau nampak dia buat benda-benda pelik, bawa masuk lelaki ke apa kan? Barirah kata kepada Nabi, ma ra'aitu, aku tak nampak melainkan yang baik-baik sahaja yang ada pada Aisyah radhiyallahu anha. Dia itu wanita yang masih muda lagi, kan? Kalau dia buat adunan roti tu, ada masanya dia sampai tertidur kat tepi adunan roti tu. Sampai orang ambil adunan roti tu pun dia tak sedar. Ini yang Barirah kata, maknanya Aisyah ni masih muda. Masih anak lagi. Kan dia banyak benda yang dia tak tahu apa-apa lagi. Jadi nak katanya, takkan dia nak buat benda yang tak baik. Takkan dia nak buat perkara-perkara yang orang kata serong. Lagi-lagi setelah dia bergelar isteri kepada Rasulullah SAW. Sehingga kan peristiwa ini Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Nabi naik atas mimbar. Saya nak naik mimbar tak boleh lah. Hari ini dalam sejarah kalau betul-betul saya naik. Nabi SAW menaiki mimbar, lalu Nabi SAW berseru kepada, ya ma'syaral muslimin. Wahai orang-orang muslimin semuanya. Nabi tanya kepada mereka tentang peristiwa yang sedang viral ni. Bagaimana kita nak settlekan masalah ini? Sampaikan saya nak ringkaskan peristiwa yang berlaku dalam masjid Nabi itu yang menyebabkan berlakulah pergaduhan antara kaum Aus dan Khazraj yang hampir-hampir berlaku pembunuhan di situ. Akhirnya Nabi SAW meredakan situasinya kerana dia dah naik sentimen fanatik perkauman pada waktu itu. Lalu Aisyah kata apa? Nabi SAW tinggalkan mereka. Namun keadaan aku pada waktu itu, aku terus menangis dan menangis tanpa henti sehingga kedua ibu ayahku yang melihat keadaan aku, mereka bimbang jantung aku akan terputus daripada diriku. Maknanya dahsyat sangat keadaan dia. Yang menangis tanpa henti, yang memikirkan tentang keadaan diri dia ni, apa nak jadi. Keadaan itu berlangsung selama sebulan. Wahyu tidak diturunkan untuk membantu Nabi SAW meleraikan isu ini. Nabi SAW pada waktu itu Nabi masuk bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar ayahnya ada, ibunya Ummu Ruman juga ada di samping Aisyah radhiyallahu anha. Nabi mengucap syahadah, lalu Nabi kata amma ba'd. Okey. Wahai Aisyah, Nabi sebutkan, ya Aisyah, wahai Aisyah, qad balagani, sesungguhnya telah sampai kepada aku anki tentang diri engkau kadza wa kadza. Telah sampai kepada aku tentang diri engkau satu kisah begitu dan begini. Dan Nabi SAW ingatkan kepada Aisyah, in kunti bari'ah, jika sekiranya engkau adalah wanita yang suci, wanita yang bersih, fasayubarri'ukillah, Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan nama baik engkau. Tapi Nabi ingatkan kepada dia, wa in kunti almamti bidzambin, tapi kalau engkau adalah seorang wanita yang bergelumang dengan dosa. Nabi menggunakan ungkapan kata al-mamti, maknanya digurung, bergelumang semua kan dengan dosa pada diri engkau. Fastaghfirillah, bertaubatlah engkau kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Nabi SAW mengingatkan kepada Aisyah dalam dialog ini, Nabi kata kepada dia,
Innal abda iza i'tarafa bizambin. Sesungguhnya seseorang hamba apabila dia mengiktiraf, iaitu apabila dia mengakui dosa-dosanya, thumma taballahu alaihi, kemudian dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Aisyah kata, Nabi kata gitu kepada aku. Setelah selesai ungkapan kata Nabi itu, aku pun kata, dah tak ada air mata lagi yang boleh aku alirkan. Mak memang kering dah. Aku dah tak tahu nak kata apa dah. Aku lihat wajah ayah aku, Abu Bakar. Aku kata kepada dia, wahai ayahku, tolonglah kau cakap sesuatu kepada Rasulullah. Tapi ayah dia kata apa? Aku tak ada apa-apa yang nak dikatakan. Dia pandang mak dia kata kepada mak dia, wahai ibuku, tolonglah cakap sesuatu kepada Rasulullah. Tapi mak dia kata apa? Aku pun tak tahu nak kata apalah, Aisyah. Pada waktu itu yang dia rasa, aku hanya ada Allah. Yang maha mengetahui tentang setiap sesuatu yang berlaku. Dan dia kata kepada semua yang ada pada waktu itu, Rasulullah, ayah dia, ibu dia, dan dia kata, telah sampai kepada kalian berita yang aku rasa sungguh kalian mempercayainya hingga ke dalam hati kalian. Sedangkan aku yakin Allah itu maha mengetahui bahawa aku adalah wanita yang suci. Namun Aisyah kata begini kepada mereka semua. Kalau aku kata aku tak buat, aku tak rasa kalian percaya kata-kata aku. Tapi kalau aku kata aku buat dan mengakui apa yang kalian minta aku mengaku itu tadi, aku yakin kalian akan percaya walaupun sebenarnya aku tak buat perkara itu. Ini yang Aisyah radhiyallahu anha kata kepada mereka yang ada di rumahnya. Lalu dia kata apa? Wa ma ajidu li walakum mathalan. Dan tidak ada pada aku dan pada kalian contoh yang boleh aku berikan illa kama qala Abu Yusuf, melainkan sebagaimana yang diucapkan oleh ayah Nabi Yusuf alaihi salam. Fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Bersabarlah dengan kesabaran yang begitu indah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui di atas apa yang kalian sifatkan, di atas apa yang kalian ceritakan. Aisyah radhiyallahu anha kata, aku pun naik kembali ke atas katil aku palingkan badan aku daripada mereka. Dan pada waktu itu aku tidak pernah menyangka bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ayat Al-Quran tentang diri aku yang akan dibaca oleh seluruh umat hingga ke hari kiamat. Dan aku tak pernah menyangka Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan tentang kisah ini yang bagi aku kisah ini begitu remeh untuk dimuatkan dalam Al-Quran menjadi kisah yang direkodkan dan dibaca oleh semua manusia hingga hari kiamat. Apa yang aku harapkan pada waktu itu, mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada Nabi hanya melalui mimpi agar baginda tahu bahawa aku adalah seorang wanita yang bersih daripada setiap tuduhan yang dilemparkan. Itu harapan Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kita lihat begini muslimah. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang begitu dahsyat sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggigil dan Aisyah kata apa?
peluh mengalir daripada dahi baginda umpama mutiara yang mengilau. Begitu banyak sekali kerana kedahsyatan wahyu yang diturunkan. Setelah selesai wahyu itu diturunkan, Aisyah sebutkan di sini, Nabi pun dia mula tersenyum dan ketawa. Perkataan pertama yang keluar daripada bibir baginda bukan tentang wahyu itu, tetapi Nabi kata kepada Aisyah, "Abshiri ya Aisyah." Gembiralah wahai Aisyah. Amallah faqad barra'ak. Sesungguhnya Allah telah menyucikan engkau. Pada waktu itu ibu aku pergi ke arah aku lalu dia kata, "Ya Aisyah, qumi, wahai Aisyah, bangunlah engkau jumpa pada Muhammad." Aisyah kata kepada ibunya, "Kalau aku nak bangun, aku tak bangun untuk Muhammad." Tapi yang aku puji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan wahyu untuk membersihkan nama baik aku. Itulah yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di akhir kisah ini. Dan Aisyah kata itulah ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, surah An-Nur bermula daripada ayat yang ke-11 hinggalah 10 ayat yang berikutnya. Allah ceritakan tentang kisah ini untuk membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu anha. Ada banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah yang begitu panjang itu tadi, Muslimah. Dalam slide saya berikan kepada kita dengan beberapa pengajaran. Okay. Pertama kita lihat di sini. Fitnah ia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Mungkin kita rasa untuk orang yang baik-baik ni mustahil fitnah itu boleh berlaku kan. Kita rasa takkanlah orang baik nak berlaku fitnah pada dia. Takkanlah orang baik Allah Subhanahu wa taala nak biarkan dia terkena dengan fitnah. Bukankah Nabi kata kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Kita mesti kan akan ada kemusykilan-kemusykilan yang begini pada diri kita. Dan kita kata, kalau gitu Allah tak jaga Aisyah ke? Mungkin kita akan fikir sedemikian. Tetapi cantiknya peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita ya Muslimah. Dalam hidup kita, siapa pun kita, level salihah macam mana pun diri kita ini, setiap daripada diri kita tidak akan terlepas daripada ujian. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita dengan ujian berdasarkan kekuatan keimanan masing-masing. Dahsyat fitnah yang berlaku ke atas Aisyah radhiyallahu anha itu tadi, hampir Nabi SAW melepaskan dia, hampir berlaku pergaduhan ataupun peperangan antara kaum pada waktu itu, yang kita lihat bukan satu isu yang remeh. Walaupun tadi dalam ungkapan kata Aisyah, dia kata kenapa Allah nak muatkan kisah yang remeh ini dalam Al-Quran menjadi bacaan umat sepanjang zaman. Kan? Walaupun dia kata gitu, tetapi sebenarnya kisah ini nak mengajarkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita ini terlepas daripada sebarang ujian. Siapa pun kita, hatta Nabi SAW dalam rumah tangga baginda, begitu je kalau kita lihat Aisyah radhiyallahu anha, sesaleha-saleha manusia, sesaleha-saleha wanita yang ada pada zaman itu, Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kepada dia dengan ujian. Ini mengajarkan kepada kita, orang kata kita ni muslimah biasa-biasa sahaja. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah kita ni mungkin akan ada banyak sangat orang yang cakap, orang kata itu, orang kata ini. Kalau Aisyah Allah boleh beri, kenapa tidak kita ni muslimah? Betul tak? Fitnah dia begitu.
Cuma yang penting di sini bagaimana kita sesama kita ini menjaga nama baik antara kita. Iaitu kita kena periksa apa pun yang kita nak sebarkan, yang nak kita viralkan di kalangan kita. Jangan kita dapat satu berita, kemudian kita dengar, kita rasa kisah ni kisah, oh ni gosip ni bagus ni, semua orang kena tahu, kita pun sebarkan. Dan lupa untuk saya nyatakan tadi, yang berperanan menyebarkan fitnah ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua di kalangan orang munafik, yang mana pada awalnya ketika dia melihat Aisyah radhiyallahu anha dan juga Safwan ibn Mu'attal, dia datang berdua-duaan. Abdullah si munafik ini, dia mula datang idea setan dia itu tadi untuk merosakkan rumah tangga Nabi SAW. Nampak orang yang berdua-duaan itu, ialah kita kata tak orang tak kita kan, mesti ada kata dia punya perasaannya macam tu kan, kenapa diorang macam tu kan, kenapa diorang ni kan isteri Nabi, dia macam tu keadaannya. Tapi Abdullah bin Ubay, dia bukan orang yang kita mesti tahu, takkanlah Aisyah nak buat perkara yang tidak baik kan. Tapi di sini kita nampak apa yang Abdullah bin Ubay itu ataupun Ubay bin Salul ni peduli. Yang dia inginkan ialah perpecahan di kalangan masyarakat Islam, lebih-lebih lagi dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Kita ni institusi keluarga amat pentingnya. Kalau kita kahwin tapi banyak masalah dalam rumah tangga, kita susah nak kerja, susah, kita orang perempuan susah nak masak, susah nak jaga anak, semua susah. Sebab apa? Kita dengan pasangan kita banyak problem, susah kita, jiwa kita tak tenang. Jadi inilah yang cuba dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Aku nak rosakkan rumah tangga Rasulullah. Kalau rosak, rosaklah semuanya. Kan? Ada fitnah, apa lagi kalau diletakkan wanita yang baik-baik ini sebagai, ataupun dicerminkan, digambarkan sebagai wanita yang ada skandal dengan sahabat Nabi sendiri. Lagi dahsyat kisah ini. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Tetapi kita lihat masyarakat Islam pada waktu itu, subhanallah. Saya gunakan ungkapan subhanallah ini sebagaimana yang Aisyah gunakan itu tadi. Aisyah kata apa? Subhanallah, manusia boleh percaya dengan cerita ini. Adakah mereka sedar mereka sedang berbicara tentang siapa? Mereka sedang bercakap tentang Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah. Tapi bila manusia, mereka ni terlampau sangat nak sebarkan satu berita, terlampau sangat nak viralkan satu cerita. Orang dah tak fikir lagi engkau siapa. Orang dah tak nak fikir-fikir lagi apa kedudukan engkau. Yang orang nak tahu kisah ini, kisah yang hot, kita kena viralkan biar semua orang tahu, biar jatuh air muka dia. Dan orang ramai percaya dengan kisah itu. Sehingga ia menjadi perbualan, perbincangan dan tak boleh lagi nak ditutup-tutup. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-6. Okey. Dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, jika sekiranya datang kepada kamu dengan seorang yang fasik, iaitu orang yang kau rasa ragu-ragu, dia orang Muslim, orang yang beriman kepada Allah, tetapi dia ada buat kejahatan dia. Contohnya Abdullah bin Ubay itu kan. Kalau kita dapat berita daripada orang yang macam gitu perangai dia, takkan kita nak terima. Kita mesti akan cek terlebih dahulu. Tapi inilah teguran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kalau datang seorang yang fasik kepada kalian dengan satu berita, maka hendaklah kalian tabayyun, iaitu periksa terlebih dahulu. Betul ke kisah ini? Betul ke apa yang dia cakap? Fakta dia betul ke?
Kerana Allah ingatkan akibatnya. An tusbihu qauman bijahala. Kalau kalian tak periksa, main tangkap muat, kalian sebar, kalian tularkan, kalian viralkan, maka kalian akan menimpakan sesuatu kepada orang yang baik-baik kerana kebodohan kalian. Ini pesan Allah. Allah gunakan perkataan jahalah, bodoh. Nampak tak? Betapa Allah ingatkan kepada kita, jadi orang beriman jangan bodoh. Kalau dapat apa-apa berita, cek dulu. Jangan main suka-suka post, forward, share. Ini bahasa ayat sekarang kan. WhatsApp apa-apa masuk, semua forward. Forward dalam grup pula tu. Dalam grup ramai orang, beratus-ratus orang. Grup makcik-makcik kuliah 2, contohlah kan. Darul Ghufran ada grup makcik-makcik kuliah, tak ada lah kan. Dekat kuliah tempat lain lah. Dia forward. Satu kuliah pula, Ustazah Sakinah, makcik semua kecoh. Bukan saya lah, cerita lain lah kan. Kecoh, kita forward ataupun kita ada Facebook, kita share di Facebook kita kan. Kita ada IG, kita share semua. Sekarang kita nak viralkan satu kisah, dia tak perlu mulut ke mulut kan. Dia berada di hujung jari kita. Jangan jadi orang yang bodoh sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah Al-Hujurat itu tadi. Kalau kita mengambil pendekatan yang tak berapa bijak tu tadi kan, kita akan buat orang lain tertimpa dengan musibah kerana kebodohan kita. Dan Allah kata apa? Kalau begitulah keadaannya, kalian akan jadi orang-orang yang nadimin. Di hujung surah Al-Hujurat, di hujung ayat yang ke-6 surah Al-Hujurat itu Allah kata, fatusbihu iza fa'altum nadimin. Kalau sekiranya itu yang kalian buat, kalian akan jadi orang-orang yang menyesal. Menyesal kita sebab apa? Kita telah menyebarkan satu berita yang bohong. Lebih-lebih lagi jika ianya berkaitan dengan orang yang baik, orang yang saleh. Ianya akan menyebabkan jatuh air muka dia, jatuh maruah diri dia. Kan? Sebab itu di sini kita lihat dalam surah An-Nur tadi ya, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan 10 ayat. Daripada ayat yang ke-11 hinggalah ayat 10 ayat yang berikutnya, keseluruhannya menceritakan kepada kita tentang keadaan Aisyah dan orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa ini. Jadi Allah ingatkan di dalam ayat ini, surah An-Nur ayat yang ke-12. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat itu, Allah kata, kenapa kalian zannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira? Ada ungkapan katanya begitu di dalam ayat ini. Surah An-Nur ayat yang ke-12. Kenapa kalian ini tak bersangka baik kepada orang-orang mukmin dan orang-orang yang beriman? Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat ini, dia kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala tegur orang-orang yang beriman kan. Kenapa kita ni sebelum kita nak sebarkan satu berita tentang orang yang beriman ni, iaitu dalam kes ini kita lihat ya Muslimah Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita yang salihah, isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sampai satu berita kepada kita, pertama sekali yang akan kita fikirkan ialah tak mungkin isteri kepada Rasulullah dia akan buat perkara yang keji begitu. Sedangkan suaminya masih hidup, nampak ya begitu. Jadi Imam Ibn Kathir rahimahullah kata, kenapa di sini Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan ayat itu? Allah nak beritahu kepada kita, kisah ini sebenarnya dia tak boleh, kalau difikirkan secara logik, dia tak boleh akan tular dan tak mungkin menjadi fitnah kalau semua orang pada waktu itu mereka fikir sebelum mereka sebarkan. Sebab apa? Kita bayangkan, Aisyah dia sampai dengan Safwan ibn al-Mu'attal pada waktu itu, pada waktu siang hari. Okey, walaupun kita kata berdua-duaan, waktu siang hari di mana mereka ini datang berjumpa dengan ramai orang pada waktu itu. Kalau nak kata Aisyah ni buat perkara yang tak baik, kenapa? Pastilah malam-malam kan, orang tak nampak. Logik kan?
Dan takkanlah kalau kita buat benda tak baik, kita nak jumpa semua orang, kita buat benda tak baik aku ada skandal dengan dia, semua tengok. Takkan kita nak buat gitu. Of course kita nampak orang ramai, kita akan lari, lari. Orang semua kat situ. Tapi Safwan ibn al-Mu'attal dengan Aisyah radhiyallahu anha relax dia datang. Safwan hantar Aisyah ni kepada Nabi, dah settle. Kan boleh fikir. Betul tak? Kita sebagai orang yang beriman, kita boleh fikir. Lebih-lebih lagi ini isteri Nabi SAW. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Kita mesti belajar untuk bersangka baik dengan orang lain. Kalau datang kepada kita tentang kisah seseorang, mungkin tentang teman kita, ataupun tentang pasangan kita, sesiapa sahajalah, tentang mak ayah kita ataupun sesiapa sahaja, kita dapat kisah itu, kita mula-mula sekali yang mesti ada pada diri kita, Allah ajar sebagai seorang yang beriman, sangka baik terlebih dahulu. Tapi kalau mungkin kita rasa ada kemusykilan di situ, kita periksa terlebih dahulu. Sebelum kita jadi orang yang menyebarkan dan menularkan apa yang kita dengar. Sebab kalau kita buat begitu, memang sahlah. Kan? Kalau bahasa saya kata, kita kalau bodoh simpan sikit. Minta maaf saya guna ayat ni. Kalau kita bodoh simpan sikit, guna untuk esok-esok hari. Jangan guna sepenuhnya. Kadang-kadang kena cakap kasar juga supaya lebih faham. Orang ni tak reti bahasa, kita kata jangan kan. Nak juga cakap, tak apa aku nak cakap dengan Liza je. Contohnya Liza, dengan Liza je. Kita tak tahu Liza tu macam mana, tapi Liza ni soleha. Okay? Tak tahu Liza tu macam mana. Aku pun tak tahu kenal Liza tu macam mana. Tiba-tiba Liza pun cerita dengan Kak Zah. Kak Zah cerita dengan Kak Ina. Kak Ina cerita dengan Kak Siti. Ya Kak Nisa. Dia semua, satu dewan dah tahu. Nampak tak? Sebab itu bahaya. Satu berita yang kita dengar daripada orang lain, sebelum kita dapat pastikan kebenarannya, zip dulu mulut kita. Okay, zip dulu mulut kita. Jangan terlampau excited sebab kita ni suka tau kita kisah. Jangan terlampau excited. Tak sabarlah, nak share lah. Tak boleh. Tahan diri kita. Sekarang saya kata, sikap suka share ni, ia adalah berkaitan dengan hawa nafsu kita. Ya, hawa nafsu yang nak share, suka sangat menge-share ni tak elok lah. Berkongsi, menge-share tu bahasa, marah cikgu bahasa Melayu. Menge-share, mana datang perkataan menge-share tu ya, pandai-pandai. Jangan ikut bahasa tu salah bulan bahasa, guna bahasa yang baik. Okey, kita keadaan ataupun diri kita yang suka sangat nak berkongsi ni kan, tahan dulu. Saya faham, hidup kita hari inilah apa-apa mesti nak post, apa-apa mesti nak share, apa-apa mesti nak tunjuk orang. Kita ada ni. Tapi tak semua. Okay? Turunkan sikit keinginan ataupun sikap kita yang suka sangat share. Sebab ada kalanya sharing is not caring. Okay? Kena ingat tu. Tak semestinya kita kata sharing is caring, Ustazah. Tak semestinya. Ada keadaan bila kita share ni semua, dia tak menunjukkan kita care. Tapi saya bimbang, ia menunjukkan kita ni orang yang tak berapa bijak. Okey, baik. Seterusnya kita lihat yang terakhir di sini. Bagi saya duduklah, penat daripada awal. Percaya pada hikmah ujian. Last sekali ya. Percaya pada hikmah ujian, maknanya kita lihat. Di dalam peristiwa itu, kita mesti terfikirkan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala drag the situation dalam masa hampir sebulan tu. Lama ya. Dan kita kata, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak hari tu jadi, Allah terus bersihkan nama baik Aisyah. Kita akan fikir begitu. Tapi di sinilah yang kita nak belajar bagaimana Allah mendidik ataupun Allah mengajar kita ni supaya jadi hamba yang sabar ketika berhadapan dengan ujian. Lama mana pun ujian itu, kita berhadapan dengan kesabaran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya akan menunjukkan kepada kita dengan hikmah. Sebenarnya kisah ini, kalau kita lihat pada surface-nya sahaja kan, kita akan kata dia seolah-olah mencemarkan nama baik ahli keluarga Abu Bakar. Kita rasa macam itu. Kan contoh kita ada anak. Kita rasa macam bila anak kita ni difitnah kan,
Yang terlibat sekali nama kita, suami kita, nenek dia pun sekali terlibat, masuk sekali lah semua, satu keluarga termasuk sekali. Tapi kita nampak sebenarnya ia tidak menurunkan sedikit pun credibility Abu Bakar sekeluarga ataupun status kedudukan mereka. Bahkan menerusi peristiwa ini, Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia tafsirkan ayat-ayat berkenaan dengan hadithul if itu tadi, dia kata peristiwa ini mengangkat kedudukan Abu Bakar sekeluarga. Kerana nampak jelas betapa cintanya Allah, sayangnya Allah kepada keturunan Abu Bakar iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Apabila turunnya wahyu, Allah ni turunkan wahyu kepada seseorang individu ataupun mana-mana kaum ni, dia mesti dua je muslimah. Satu kerana kemurkaan Allah, dua kerana kecintaan Allah. Okey, dalam Al-Quran. Sebab tu ada Allah turunkan ayat Al-Quran untuk Abu Lahab kan, kerana Allah murka kepada dia. Untuk kaum-kaum yang tidak mahu mendengar perintah Allah, Allah turunkan kepada mereka ayat-ayat itu. Tapi untuk kes Aisyah radhiyallahu anha ini ya muslimah, kita lihat betapa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha kerana dia adalah kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah muatkan kisah ini sebagai pengajaran untuk kita semua hingga ke hari kiamat. Banyak sangat yang kita belajar. Ini hikmah daripada ujian. Kita belajar tentang sabar, kita belajar tentang bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan peristiwa itu, kan tidak tergopoh-gapah. Mungkin ada suami, orang kata tak 1 bulan, 1 hari dia dengar je dah, habis dah tergugat kan, habis dah cerai dah, aku ceraikan kau dengan talak 1. Kita pun ada drama sikit lah. Drama Astro. Drama sikit kan. Itu mungkin kita. Tapi kita nampak bagaimana tenangnya Nabi walaupun dalam keadaan yang jiwanya gundah gulana kan. Dia tanya dengan Ali, tanya dengan Usama sampai bawa naik ke atas mimbar, nampak kisah itu. Tapi Nabi SAW masih lagi tenang. Masih lagi kita kata memberikan layanan yang baik kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tak berkata kasar dengan dia, kan? Nabi tak kutuk, tak hina dia dan sebagainya. Ini yang kita belajar, sikap seorang suami. Dan banyak lagi antaranya yang kita nampak di sini ialah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha dia meletakkan rasa kebergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling tinggilah yang bagi saya kan, kita nampak dalam kisah ini. Bagaimana ni Aisyah tunjukkan kepada kita, kalau satu dunia tak percaya kepada kita, kita jangan risau. Kita ada Allah yang Maha mengetahui. Kalau kita jumpa orang A, orang B, orang C, orang D sampailah kepada orang Z ni kan, tak nak tolong kita, semua tak nak cakap untuk pihak kita, tak ada orang pun yang nak bantu kita, tak nak orang pun yang support kita, tak apa. Kita ada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Aisyah radhiyallahu anha tunjukkan kepada kita. Kita ada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan ujian yang ada pada diri kita ini menyebabkan kita rasa kenapa Allah tak tolong aku, Allah tak sayang aku. Ni tak ada. Aisyah radhiyallahu anha tidak ucapkan kata-kata ini pun. Tapi Aisyah dia kembalikan diri dia kepada Allah, yang mana dia gunakan surah Yusuf yang ada menjadi ungkapan kata ayah Nabi Yusuf tu kan. Aku nak bersabar dengan kesabaran yang indah dan hanya kepada Allah lah aku berserah. Hanya kepada Allah aku meminta pertolongan atas apa yang kalian ucapkan. Kerana di akhirnya kita belajar di sini, Allah lah yang mentakdirkan setiap sesuatu dalam kehidupan kita. Maka Allah jugalah yang akan bantu kita untuk selesaikan setiap ujian yang sedang kita hadapi. Inilah yang Aisyah radhiyallahu anha tunjukkan kepada kita. Tapi kita jangan harap tiba-tiba turun wahyu untuk kita. Okey, jangan tiba-tiba mana wahyu tak turun-turunnya. Mana wahyu-wahyu. Wahyu memang takkan turun untuk kita muslimah sampai hari kiamat, takkan turun. Cuma yang saya nak katakan ialah bagaimana kita berusaha, okey, sebagai seorang wanita, seorang muslimah untuk mengeluarkan diri kita daripada permasalahan dengan antara caranya ialah
meletakkan rasa kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab begini, kadang-kadang kita sibuk berusaha. Kita sibuk fikir bagaimana saya nak selesaikan problem saya. Tapi kita lupa tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa nak berdoa, kita lupa nak minta, kita lupa nak kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara juga perkara yang kita belajar di sini ialah kalau kita ada sesuatu yang kita rasa amat dahsyat, kita boleh ucapkan subhanallah. Ya, subhanallah ini bukan untuk sesuatu yang kita rasa kagum, tetapi subhanallah juga digunakan untuk satu keadaan yang mana kita rasa dahsyat sangat keadaan itu. Inilah yang ada dalam hadis yang panjang ini. Jadi saya harap mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pengajaran, iktibar daripada kisah itu. Terutamanya yang saya nak highlightkan itu tadi ialah jangan kita suka-suka menyebarkan sesuatu tanpa usul periksa. Kerana ianya akan menyebabkan orang lain merana atas tindakan kita yang kurang bijak. Okey, Muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Baik, sebelum bersurai kita ada permintaannya untuk seorang ibu yang dikasihi daripada anaknya yang salehah, Kak Nuraini kita, Masya Allah, Tabarakallah. Kak Nuraini ada hajat di sini. Dia kata hari ini hari lahir ibunya, kan? Jadi minta kita doakan yang baik-baik untuk ibunya, kan? Hari lahir yang keberapa? Kak 80 ya? 80 tahun, Masya Allah, Tabarakallah. Panjang usianya. 80 tahun. Mana ibunya? Mana Cik? Boleh bangun Cik? Gini je Cik. Alah. Saya nak tengok lah Cik. Oh Cik. Semua nak tengok. Mana Cik? Cik Ngamisa binti Sarip. Mudah-mudahan ya Cik, kita semua di sini kita doakan ya, mudah-mudahan muslimah semuanya kita doakan untuk Hajah Ngamisa binti Sarip. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan lagi usianya, memberikan keberkatan pada usianya. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan, kecerdasan, kewarasan juga penting ya, kewarasan, yang juga kekuatan, kesabaran ya, juga untuk anak-anaknya. Kak Nuraini yang menjaga ya untuk anak-anaknya agar sabar menjaga ibu. Syurga juga. Maknya syurga ni. Masa hidup lagi, Alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk Kak Nuraini, untuk kita semua yang masih lagi memiliki ibu bapa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat kesabaran kita menjaga ibu ayah, kan bukan perkara yang mudah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan kepada ibu ayah kita, terutamanya Cik Ngamisa ni tadi. Allah berikan kekuatan untuk kita semua. Agar setiap daripada diri kita Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan di syurganya dan kita bertemu di sana kelak. Dan sebelum itu ada juga permintaan selain daripada untuk mendoakan kesihatan bagi Hajah Nisa tadi, ada juga permintaan di sini mohon diberikan dengan doa, dengan bacaan Al-Fatihah kepada Hajah Jamaliah binti Suja dan Hajah Hamimah binti Suja yang telah kembali ke rahmatullah. Untuk Hajah Ngamisa yang masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan usia, dan juga untuk yang telah pergi mendahului kita, sama-sama kita mengambil keberkatan daripada surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkatan surah Al-Fatihah ini Allah berikan kesihatan kepada semua ibu-ibu yang ada. Allah memberikan rahmatnya kepada ibu-ibu kita yang sudah tiada. Dengan keberkatan ini, dengan niat ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Okey Muslimah, itu sahaja untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua dengan kesihatan, dengan kelapangan masa agar kita dapat bertemu pada minggu hadapan untuk kita menyambung perbincangan kitab kita Ad-Dawa Ad-Dawa. Oh, ada berkatnya ya daripada Kak Noraini. Alhamdulillah. Kak Noraini ada siapkan sedikit jamuan untuk muslimah semua yang hadir sempena hari lahir ibunya. Saya mohon sekali lagi ya, doakan kebaikan untuk Hajang Amisah ya. Nanti sebelum pulang sila ambil makanan di situ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati Kak Noraini dan memberikan rezekinya bertambah luas. Amin amin insya-Allah. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.